Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kita jumpa lagi dalam satu lagi video sambungan daripada video yang terdahulu, iaitu kita akan belajar cara-cara untuk merekod urus niaga dalam jurnal khas daripada dokumen sumber dan juga penyataan urus niaga, dan seterusnya kita akan postkan urus niaga tersebut ke dalam ledger. Okey, kita lihat contoh 1, merekod belian barang niaga secara kredit dalam jurnal belian. Dokumen-dokumen di bawah diterima oleh kedai teknis SAM daripada pembekalnya. Okay, saya suka sangat lihat kita sebagai nama di dalam soalan itu. Jadi kita anggap kita sebagai kedai teknis SAM, lebih mudah untuk kita memahami dokumennya dipersembahkan kepada kita. Okey, jadi yang pertama kita ada dokumen invoice. Jadi invoice ini menunjukkan bahawa urus niaga ini berlaku secara kredit. Itulah kegunaan invoice. Urus niaga itu berlaku secara kredit. Sama ada jualan atau pembelian, kita akan lihat di manakah kedudukan nama kita dalam dokumen ini. Jadi invoice yang bernombor IC 2164 ni, kalau kita lihat nama kita, kedai teknis SAM, berada di pihak yang menerima dokumen. Jadi di sini kita adalah sebagai pembeli. Jadi urus niaga yang ni bermaksud kita membeli secara kredit, manakala penjualnya adalah Sukan Ceria Sembilan Berhad. Okay, ini adalah pihak yang menjual. Kemudian kita lihat apa yang kita beli. Kita beli raket tenis dan juga bola tenis. Ini adalah inventory. Kuantiti 30, harga unit 250, jumlah 7,500, dan bola tenis 5 kotak, harga unit 240, jumlah 1,200. Okay, dapat 8,700, kita tolak dengan diskaun niaga 435, dan kita akan dapat nilai yang kita akan rekod dalam jurnal adalah sebanyak RM8,265. Okay, rusikan yang sama kita lihat dalam bentuk ayat seperti di bawah ni. Membeli inventory barang niaga daripada Sukan Ceria Sembilan Berhad bernilai RM8,265. Okey, kita dah faham urus niaga ni. Kita kedai teknis SAM membeli inventory daripada Sukan Ceria Sembilan Berhad secara kredit. Jadi bila kita beli barang niaga secara kredit, dokumen ini kita akan rekod dalam jurnal belian. Kita bergerak ke jurnal belian. Okay, pertama sekali kamu isikan tarikh urus niaga itu berlaku Januari 5. Okay, membaca kotak tips ni. Nama pembekal kredit dicatat di ruang butir jurnal belian. Jumlah bagi setiap urus niaga yang direkod ialah jumlah bersih setelah ditolak urus niaga diskaun. Jadi kita akan tulis di ruangan butir ini adalah nama pihak penjual. Okey, kita akan tulis di sini Sukan Ceria Sembilan Berhad. Sukan Ceria Sembilan Berhad, dan kita masukkan nombor invoice IC 2164 dan ambil jumlah bersih di bawah, itu 8,265. Okay, itu adalah dokumen yang pertama. Kita lihat pula dokumen di sebelah. Dokumen di sebelah adalah nota debit. Jadi pertama sekali kita ulang kaji apakah fungsi nota debit. Okay, fungsi nota debit ni adalah untuk menambah hutang. Okay, menambah hutang sama hutang pelanggan lah. Jadi ada beberapa sebab hutang pelanggan kita hendak ditambah. Jadi yang pertama sekali mungkin disebabkan berlakunya invoice terkurang nilai, ataupun kita berlakunya ketinggalan item dalam invoice. Jadi kita akan keluarkan ataupun kita akan terima nota debit untuk kita melihat kalau yang perlu kita rekod sebagai tambahan.
Jadi nak rekod perkara ini kena faham, tengok siapa yang keluarkan, siapa yang menerima. Jadi kita sekali lagi, nama kita Creative Design di tempat penerima. Jadi kita pembeli, Sukan Ceria Hussein Berhad sekali lagi sebagai penjual. Ini bermaksud Sukan Ceria Hussein Berhad mengeluarkan nota debit kepada kita, Kedai Nisem, untuk kita tengok pula di tujuan ni. Akaun tuan telah didebitkan dengan perkara berikut: bola tenis, invoice IC 2164. Okey, invoice yang tadi ni, yang sama dokumen yang sebelah ni, terkurang charge. Okey, jadi sini kita ada situasi 5 kotak yang kita beli tadi. Harga yang kita catat, yang kita terima invoice sebelum ni 240. Ada pengurangan sebanyak RM20 yang akan ditambah oleh Sukan Ceria kepada kita. Jadi RM100 tolak dengan diskaun niaga yang kadar yang sama, so kita dapat nilai bersih RM95. Jadi bermaksud bonus niaga ini akan berfungsi untuk menambah nilai invoice IC 2164. Jadi nota debit ini juga akan direkod dalam jurnal belian yang sama. Jadi kita lihat bagaimana kita nak mencatat dalam jurnal belian. Okay, masukkan tarikh berlaku pada 7 hari bulan. Ruangan butir sekali lagi kita tuliskan nama penjual tadi, Sukan Ceria Sendirian Berhad, dan masukkan nombor dokumen. Sekarang kita masuk nombor nota debit lah, DB103, dan nilai kita ambil adalah RM95. Kita baca dulu di bawah ni. Jurnal khas kita perlu tutup. Jadi kita akan tutup jurnal belian. Jumlah belian akan jurnal belian akan dijumlahkan pada hujung bulan. Jadi hujung bulan Januari apa tarikh? 31 lah, 31 hari bulan. Butir pada tarikh ini ialah akaun belian. Jadi di sini kamu tuliskan akaun belian. Dan kita jumlahkan dua angka ni, kita dapat RM8,360. Inilah langkah kita merekod dalam jurnal belian dan juga menutup jurnal belian. Baik, sebelum kita bergerak melihat penghapusan ke ledger, cuba kita fahamkan apakah sebenarnya yang berlaku dalam jurnal belian ini. Kita membuat belian barang niaga secara kredit. Ini bermaksud Sukan Ceria Hussein Berhad ini adalah akaun belum bayar. Okey, ini adalah akaun belum bayar. Bermaksud hutang Kedai Tenisem, hutang kita kepada akaun belum bayar bertambah. Jadi untuk kesan yang pertama, liability bertambah. Okey, kemudian kesan yang kedua, belian. Belian adalah belanja. Di sini belanja juga bertambah. Okey, inilah kesan yang kita rekod dalam jurnal belian. Sebenarnya adalah pertambahan liability dan juga pertambahan belanja. Jadi ini akan menjadi panduan kamu untuk merekod dalam ledger mengikut sistem catatan bergu. Kita lihat tips yang saya tulis di situ. Memindah catat ke ledger. Butir dalam jurnal khas. Jadi di sini kita ada dua butir, Sukan Ceria Hussein Berhad dan juga akaun belian, adalah nama akaun ledger yang perlu dibuka. Jadi di sini saya dah buka siap-siap Sukan Ceria Hussein Berhad dan juga akaun belian. Catatan dalam ledger yang berkenaan adalah mengikut tarikh dalam jurnal khas. Ini bermaksud dalam akaun ledger Sukan Ceria Hussein Berhad akan ada dua catatan pada tarikh 5 dan 7, manakala dalam akaun belian hanya akan ada satu catatan pada tarikh 31 hari bulan. Okey, jadi kamu dah lihat di atas ledger ni saya letakkan persamaan perakaunan. Okey, seperti yang saya sebut tadi, Sukan Ceria Hussein Berhad ini adalah pertambahan liability, manakala belian ni adalah pertambahan belanja. Jadi kita bulatkan pada huruf-huruf yang
berkenaan. Ini bantu kamu untuk merekod dengan betul mengikut sistem catatan bergu, iaitu dalam akaun sukan ceria Sdn Bhd, kita akan rekodkan di sebelah kredit kerana liability bertambah. Manakala dalam akaun belian kita akan rekodkan di sebelah debit kerana belanja bertambah. Tapi make sure kita ikutkan petua yang saya tulis di sini ya. Kita akan ikut tarikh. Jadi dalam akaun ledger sukan ceria, mula-mula kita akan buat pada tarikh Januari 5. Okey, kita letak angka dulu 8265. Jadi apakah ruangan butiran dalam ledger ini? Kita tuliskan belian. Okey, satu lagi catatan, itu berlaku pada 7 hari bulan, iaitu RM95, di mana catatannya juga adalah belian. Kemudian dalam akaun belian, seperti saya terangkan tadi, ini bermaksud berlaku pertambahan belanja. Jadi akaun belian kita akan rekod di sebelah debit ikut tarikh dalam jurnal. Jadi tarikh dalam jurnal menunjukkan berlaku pada Januari 31. Okey, sebenarnya bukan berlaku pada 31, tetapi catatan ini kita buat pada Januari 31, itu sebagai penutup jumlah jurnal belian. Jadi kita ambil angka jumlah besar 8,360. Okey, di ruangan butiran kita tulis sebagai akaun belum bayar. Okey, di sini kita tidak letakkan nama sukan ceria Sdn Bhd kerana ini sebagai konsep adalah kita kumpulkan ke semua jumlah akaun belum bayar yang ada dalam jurnal belian. Kita akan masukkan secara sekaligus pada tarikh 31 Januari. Kebetulan contoh ini hanya mempunyai satu nama saja. Cuba kamu bayangkan kalau kita ada ramai ABB, maka di semua ini kita akan tulis sekaligus sebagai satu item, iaitu akaun belum bayar. Baik, selesai contoh 1. Sekarang kita lihat contoh 2. Merekod pulangan keluar dalam jurnal pulangan belian. Okey, pulangan keluar ni sebenarnya adalah pulangan belian. Okey, dia boleh guna dua nama, pulangan keluar ataupun pulangan belian. Dokumen di bawah diterima oleh kedai Tennis Sam. Sekali lagi kita sebagai kedai Tennis Sam daripada pembekalnya atas pemulangan barang niaga. Kita ulang kaji sikit dulu. Fungsi nota kredit. Nota kredit digunakan apabila kita hendak menolak hutang pelanggan. Okey, biasanya berlaku kerana dua sebab, iaitu berlaku pemulangan barang ataupun yang kedua kerana invoice terlebih catat. Maka apabila berlaku dua situasi ini, maka pembekal akan mengeluarkan nota kredit untuk menolak hutang pelanggannya. Jadi sama ada kita nak rekod ke dalam jurnal pulangan ataupun jurnal am bergantung kepada tujuan ianya dikeluarkan. Pemulangan barang akan direkodkan dalam jurnal pulangan belian ataupun jurnal pulangan jualan, manakala invoice terlebih charge akan direkod dalam jurnal am. Untuk contoh kali ini kita akan tengok tentang catatan pemulangan barang. Okey, sekali lagi kita tengok di manakah nama kita berada dalam dokumen ini. Kita sebagai kedai Tennis Sam berada di tempat pembeli. Penjual sekali lagi adalah sukan ceria Sdn Bhd. Okey, lihat apakah tujuan nota kredit ini dikeluarkan. Akaun tuan telah dikreditkan dengan perkara berikut. Raket tenis dikembalikan. Okey, di sini kita boleh lihat perkataan dikembalikan. Dikembalikan ni ataupun dikata lain adalah pulangan.
Okey, reket kemis dikembalikan kerana terdapat kecacatan produk. 2 unit, harga unit 250, nilai bersih 500, tolak dengan diskaun niaga, dan kita akan masukkan nilai bersih dalam jurnal adalah RM475. Okay, jika dalam bentuk ayat, perniagaan memulakan barang niaga kepada sukan ceria Sdn Bhd bernilai RM475 kerana terdapat kecacatan pada produk. Di sini perkataan dikembalikan merujuk kepada jurnal pulangan. Dan kita lihat kita sebagai tempat pembeli, maka ini direkod dalam jurnal pulangan belian. Okey, sekarang kita lihat catatan dalam jurnal pulangan belian. Okey, berlaku pada tarikh Januari 11. Tip yang hampir sama dengan yang contoh 1. Di ruangan butiran kita akan tulis butir namanya adalah pembekal kita. Jadi kita tulis di sini Sukan Ceria Sdn Bhd. Masukkan nombor dokumen KR059 dan masukkan nilai sebanyak RM475. Okey, sekali lagi, jika diandaikan tidak ada lagi berlaku pulangan yang lain, maka pada hujung bulan kita akan tutup jurnal pulangan belian, dan butiran di tengah ini adalah akaun pulangan belian. Jadi hampir sama langkahnya dengan jurnal belian tadi. Tuliskan tarikhnya 31 hari bulan. Di sini tulis akaun pulangan belian, dan kita masukkan jumlahnya RM475. Okay, sebelum kita lihat pengepusan ke ledger, kita fahami apakah sebenarnya yang berlaku dalam jurnal pulangan belian. Okey, contohnya macam ni lah kan. Kita menerima nota kredit kerana kita ada membuat pulangan barang kepada pembekal. Jadi sebenarnya kesan kepada akaun belum bayar adalah berlaku pengurangan hutang kepada pihak pembekal. Jadi kesan yang pertama adalah berlakunya pengurangan liability. Okey, pulangan belian pula, kalau kamu boleh ingat lagi, ini adalah catatan kontra dalam ledger. Dia adalah kontra kepada siapa? Dia adalah kontra kepada belian. Ini sebenarnya adalah pertambahan kontra belian. Okey, ledger. Kita buka ledger Sukan Ceria Sdn Bhd, guna balik yang tadi, dan kita buka ledger baru, akaun pulangan belian. Ini saya dah masukkan semula catatan daripada contoh 1. Dalam akaun Sukan Ceria sudah ada 2 catatan di sebelah kredit. Okay, tadi pun kita dah tanda jika liability bertambah, kita akan rekod sebelah kredit. Kes sekarang ni liability berkurang, maka catatan dalam akaun Sukan Ceria Sdn Bhd kita akan buat di sebelah debit. Jadi kita tuliskan tarikh ia berlaku Januari 11, RM475. Okey, kita tengok balik. L tolak. Jika L tambah dikreditkan, jika kamu nak menolak liability, kamu akan masuk ke sebelah debit. Butirannya adalah pulangan belian. Baik, selesai untuk ledger Sukan Ceria Sdn Bhd. Okey, kemudian terlihat pula akaun pulangan belian. Okey, dalam persamaan perekonomian saya tambah satu lagi di hujung ni, iaitu pertambahan kepada kontra belian. Dalam contoh 1, kita rekod dalam akaun belian. Akaun belian belanja bertambah debit. Sekarang ni berlaku catatan kontra kepada akaun ledger belian, maka pulangan belian dicatatkan di sebelah kredit, okay, secara bergu. Jadi kita lihat bagaimanakah catatan dibuat.
Okey, betul yang sama macam contoh satu, rekod ikut tarikh ia di dalam jurnal khas. Jadi dalam akaun pelanggan belian, catatan dibuat pada tarikh Januari 31, nilainya 475. Di ruangan butiran sekali lagi kita tuliskan akaun belum bayar. Ini juga sebagai rumusan catatan pulangan belian. Contoh kita cuma ada satu catatan. Jika kita ada banyak catatan pulangan belian, maka di dalam jurnal pulangan belian kita post ke ledger pulangan belian hanya sebagai satu jumlah besar sekali sahaja pada hujung bulan. Sebab tu kita tulis butirannya sebagai akaun belum bayar. Itulah contoh 2. Baik, sambung contoh 3. Okay, kalau rasa berat dah lama duk follow video ni, boleh bangun lompat-lompat ke apa dulu, buat setengah jam ke, pergi guna ayak ke apa dulu. Tu mai duk balik tengok video sambung tu, pause tu. Okey. Okay, contoh 3 ni kita nak tengok merekod jualan barang niaga secara kredit dalam jurnal jualan. Okay, dokumen-dokumen ni baru dikeluarkan oleh kedai tenis Sam. Okay, sekali lagi kita sebagai kedai tenis Sam kepada pelanggannya. Okay, dokumen yang invoice juga. Jadi macam tadi kita dah tengok waktu contoh 1. Invoice ni kita guna untuk urus niaga secara kredit. Cuma nak tengok sama ada belian ataupun jualan, kita tengok nama kedai tenis Sam, nama kita berada di mana. Jadi dalam dokumen kali ini, nama kita kedai tenis Sam berada di tempat penjual dan berada di tempat pembeli adalah Akademi Tenis Wira. Apakah yang kita jual kepada Akademi Tenis Wira? Okay, kita jual raket tenis dan bola tenis. Ini maksud kita menjual inventory barang niaga kita. Okay, 15 kotak, 2 kotak dengan jumlah yang tertera, tolak dengan diskaun niaga. Kita dapat nilai bersih yang kita akan rekod dalam jurnal jualan adalah 5,616. Okay, kita rekod dalam jurnal belian kerana apa? Kerana kita membuat jualan barang niaga kita secara kredit kepada Akademi Tenis Wira. Jadi ini cukup syarat untuk kita rekod dalam jurnal jualan. Kerana kamu mesti ingat lagi dalam video keterangan jurnal-jurnal khas, cikgu ada bagi tahu dulu, jurnal jualan kita gunakan untuk merekod urus niaga jualan barang niaga secara kredit. Jadi dokumen ini akan direkodkan ke dalam jurnal jualan. Okey, kita lihat jurnal jualan. Okey, tips dulu. Nama di ruangan butiran kita akan masuk nama pelanggan kita. Jadi di ruangan butiran nanti kita akan tulis Akademi Tenis Wira. Tapi sebelum tu kita masukkan tarikh dulu. Okay, berlaku pada Januari 9. Okay, di ruangan butir ditulis Akademi Tenis Wira. Dan di ruangan nombor invoice masukkan SS064. Dan nilai bersih tanduk yang selepas diskaun niaga itu 5616. Itu adalah dokumen yang pertama. Invoice merekod jualan barang niaga secara kredit. Kita lihat dokumen yang kedua, nota debit. Okay, fungsi nota debit kita dah lihat tadi, digunakan untuk menambah hutang pelanggan disebabkan urusan invoice terkurang nilai ataupun merekod ketinggalan item dalam invoice. Okay, konsep yang sama, kita nak tengok sama ada kita ni berada di mana dalam dokumen. Kita di tempat penjual dan Akademi Tenis Wira sekali lagi di tempat pembeli. Okay, sekarang ni maksudnya kita yang keluarkan nota debit kepada Akademi
tenis wira untuk menambah hutangnya kepada kita disebabkan perkara yang tertera di bawah. Raket tenis, invoice SS064, dokumen invoice yang sebelah ni sebenarnya terkurang charge. Harga raket tenis yang 15 item ni 350 sepatutnya adalah 360, terkurang charge sebanyak RM10. Jadi kita pun keluarkan nota debit untuk menambah lagi RM10 seunit. Maka kita dapat 150 tolak diskaun, maka kita akan rekod dalam jurnal RM144. Memandangkan nota debit ini kita keluarkan untuk membetulkan, untuk menambah nilai invoice yang tadi, maka nota debit ini juga akan direkod dalam jurnal jualan juga. Kita balik pada jurnal jualan kita. Berlaku pada 12. Jadi di ruangan butiran sekali lagi kita tulis Akademi Tenis Wira. Di tempat nombor invoice kita letakkan nombor nota debit tersebut. Nilainya adalah 144. Sekiranya tidak ada lagi perniagaan yang lain, maka kita pun akan membuat langkah yang sama, iaitu menutup jurnal jualan. Jurnal jualan akan dijumlahkan pada hujung bulan. Butir pada tarikh ini adalah akaun jualan. Jadi jumlah kedua-duanya adalah 5,760. Tarikh kita akan letakkan 31 dan di butir tuliskan akaun jualan. Seperti contoh tadi, kita lihat apakah sebenarnya yang berlaku dalam jurnal jualan kita. Fahamkan situasi dia. Kita, kedai tenis Sam, membuat jualan barang mereka secara kredit kepada Akademi Tenis Wira. Jadi Akademi Tenis Wira ini adalah kita punya akaun belum terima. Bermaksud berlaku pertambahan hutang ABT kepada kita. Jadi sebenarnya adalah berlaku pertambahan dalam nilai aset. ABT itu adalah aset, jadi nilai hutang ABT bertambah. Pertambahan aset. Jualan pula adalah hasil. Jadi yang kedua kesan di sini adalah pertambahan hasil. Dua kesan, tambahan aset dan juga pertambahan hasil. Jadi macam tadi juga kita buka ledger yang butirannya tertera dalam jurnal jualan. Jadi yang pertama kita buka Akademi Tenis Wira, dan yang kedua kita buka ledger jualan. Akademi Tenis Wira seperti yang kita catat di tepi ni, dia adalah aset yang bertambah. Kita bulatkan huruf dalam persamaan di atas itu. Dan jualan kita dah faham dia adalah pertambahan hasil, kita bulatkan pertambahan hasil. Ini bermaksud dalam catatan akaun Akademi Tenis Wira akan dibuat di sebelah debit kerana kita dah faham aset bertambah. Aset pertama akan didebitkan ikut tarikh dalam jurnal. Yang pertama berlaku pada Januari 9, 5616. Butirannya adalah jualan. Dan yang kedua berlaku pada 12 hari bulan 144. Butirannya juga adalah jualan. Dalam akaun jualan kita tengok dia adalah pertambahan hasil, akan direkodkan di sebelah kredit. Masukkan tarikh seperti dalam jurnal. Januari 31, ambil jumlah besar 5,760 dan butirannya kita akan tulis sebagai akaun belum terima. Alasannya seperti yang cikgu dah terangkan sewaktu kita bincang contoh 1. Catatan yang dibuat daripada jurnal jualan ini ke dalam akaun jualan adalah catatan merumuskan ke semua jumlah ABT yang berada dalam jurnal jualan.
Jadi kalau kita ada ramai ABT dalam jurnal jualan, kita akan masukkan secara sekaligus sebagai satu catatan. Sebab tu kita tuliskan akaun belum terima sebagai butir dan kita ambil jumlah besar masuk sekaligus. Jadi itulah contoh 3. Okey, bergerak kita ke contoh yang terakhir, contoh 4, merekod pulangan masuk dalam jurnal pulangan jualan. Okay, pulangan masuk juga kita panggil sebagai pulangan jualan. Okay, dokumen di bawah dikeluarkan oleh kedai Tenis Sam. Okay, kita sebagai kedai Tenis Sam kepada pelanggannya atas pemulangan barang niaga. Baik, seperti kita dah lihat dalam contoh 2, nota kredit kita keluarkan untuk menolak hutang. Okay, kita yang keluarkan nota kredit ini. Okay, kedai Tenis Sam berada di tempat penjual, itu pihak yang mengeluarkan dokumen, dan Akademi Tenis Wira berada di tempat pembeli. Okay, apakah tujuan kita sebagai penjual mengeluarkan nota kredit kepada pelanggan kita? Kita baca pada keterangan pada butir. Bola tenis dikembalikan. Ini kata kunci dah. Dikembalikan bermaksud berlakunya pulangan. Dikembalikan kerana rosak 5 tube, harga seunit RM25 dan nilai bersih. Selepas tu diskaun kita akan dapat 120. Ini yang kita akan masukkan dalam jurnal. Okey, jurnal mana? Bila kita dah lihat tujuannya dikembalikan, bermaksud ini boleh direkod dalam jurnal pulangan. Tapi pulangan apa? Okay, dalam dokumen ini kita sebagai penjual, maka ini kita rekod dalam jurnal pulangan jualan. Okay, urusan sama dalam bentuk ayat, menerima pulangan barang niaga daripada Akademi Tenis Wira bernilai 120 kerana rosak. Baik, ini kita dah sedia maklum, dokumen ini boleh direkod dalam jurnal pulangan jualan. Kita lihat jurnal. Okay, tips sama saja. Di dalam ruangan butir jurnal khas, kita tulis sama ada nama pembekal ataupun nama pelanggan kita. Jadi di sini di dalam pelanggan jualan kita akan tulis nama pelanggan. Okay, sebelum tu kita masukkan tarikh dulu. Okay, ini berlaku pada Januari 17. Okay, masukkan Akademi Tenis Wira di tempat butir. Nombor nota kredit KT004 dan nilai kita masukkan adalah 120. Okay, itu merekod dalam jurnal pulangan jualan. Masukkan butirannya adalah nama pelanggan kita yang memulakan barang tadi dan masukkan nilai bersih. Okay, diandaikan tidak ada lagi urus niaga pulangan jualan yang lain seperti jurnal-jurnal yang sebelum ini, kita akan menutup jurnal pulangan jualan pada tarikh 31 Disember. Butirannya adalah akaun pulangan jualan. Okay, nilainya RM120. Okay, kita lihat apakah yang sebenarnya berlaku dalam jurnal pulangan jualan kita. Kita mengeluarkan nota kredit kepada pelanggan kita, pelanggan kredit kita, kerana pelanggan kita memulangkan barang. Seperti contoh 3, Akademi Tenis Wira ini adalah akaun belum terima. Jadi apabila pelanggan kredit kita memulangkan barang, ini bermaksud hutangnya kepada kita berkurang. Di kesan pertama adalah berlaku dalam pengurangan aset. Okay, berlaku pengurangan aset. Manakala yang kedua adalah item pulangan jualan. Seperti yang kamu telah belajar dalam modul 2. Pulangan jualan ini adalah catatan kontra kepada jualan. Okay, arti kata lain, ia adalah catatan kontra kepada hasil. Di sini maksudnya berlaku catatan kontra hasil.
Okey, ledger. Dua ledger yang kita kena buka, Akademi Tenis Wira dan juga akaun pulangan jualan. Okey, dalam Akademi Tenis Wira saya dah catat semula catatan daripada contoh 3 tadi, itu 2 catatan jualan. Dan di dalam contoh 3 tadi juga kita dah tandakan bulatkan pada huruf tambah A kerana tadi kita merekod pertambahan aset. Sekarang ini contoh 4, apabila berlaku pulangan jualan, kita akan merekod pengurangan aset. Jadi apabila aset berkurang, kita akan rekod di sebelah kredit ledger Akademi Tenis Wira. Dimasukkan tarikh Januari 17, jumlahnya adalah 120. Okey, di tempat butiran kita akan masukkan pulangan jualan. Manakala dalam akaun pulangan jualan, ini adalah catatan kontra kepada jualan. Dalam contoh 3, jualan adalah hasil. Hasil dikreditkan apabila bertambah. Di dalam persamaan ini saya tambahkan lagi satu item di sebelah debit, iaitu kontra kepada hasil. Kontra kepada hasil akan sentiasa didebitkan. Jadi untuk ledger pulangan jualan, kita akan rekodkan pada tarikh 31 hari bulan di sebelah debit ledger Januari 31, masuk ke angka 120, dan di tempat butiran kita akan tulis akaun belum terima. Okey, alasan yang sama seperti jurnal khas yang sebelum ni. Untuk akaun pulangan jualan, kita hanya akan masukkan sekali saja catatan daripada jurnal khas, iaitu kita ambil jumlah besar pada hujung bulan dimasukkan secara sekaligus. Jadi diandaikan jika kita ada banyak pelanggan yang membuat pulangan barang, maka kesemua nama-nama pelanggan tadi kita akan masukkan sekali sahaja sebagai item akaun belum terima dan dimasukkan jumlah besarnya sahaja. Okay, ini catatan kita buat pada hujung bulan sekali sahaja. Jadi itulah contoh untuk merekod dalam jurnal pulangan jualan. Okay, cikgu harap keempat-empat contoh cikgu pada video kali ini dapat membantu kamu untuk menjawab soalan dan memahami tajuk ini untuk pelajar tingkatan 4 dan juga untuk pelajar tingkatan 5 mungkin boleh sebagai latihan ulang kaji tak kala kita sedang berkuarantin di rumah masing-masing. Okay, kita jumpa lagi insya-Allah dalam video lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Terima kasih.